Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan graviti. Graviti yang terdapat pada bumi. Jadi sebelum cikgu terangkan tentang graviti, okey, sekejap ya cikgu. Kamu bayangkan sebuah magnet. Okey, satu magnet. Okey, magnet ni dia boleh menarik apa sahaja besi ataupun logam yang berada sekitar dia. Okay, jadi kamu bayangkan magnet tu sebagai bumi. Magnet tu sebagai bumi dan logam yang tertarik dekat magnet tu adalah benda hidup ataupun benda-benda yang berada di sekitar bumi. Contoh pokok, manusia, bangunan dan sebagainya lah. Okay. Jadi kamu bayangkan pula magnet tu atau magnet yang kita kata sebagai bumi tu, kita tukar magnet tu kepada bola getah. Okey, apa akan jadi dekat benda-benda yang di sekitar bumi tersebut? Kalau nak jawab, cikgu benarkan buka mic. Okey, kamu bayangkan magnet tu sebagai bumi, magnet tu dia akan menarik logam yang di sekitar magnet tersebut. Okey. Jika magnet kita tukar magnet tersebut dengan bola getah, apa akan terjadi objek di sekeliling magnet tersebut? Objek di sekeliling bola getah tertarik ataupun tak tertarik? Tak tertarik. Ya, jawapannya tak tertarik. Jadi kamu bayangkan juga kalau bumi ni tak ada graviti, apa akan jadi kepada manusia dan bangunan-bangunan kereta dan sebagainya? Terapung. Ya, terapung ataupun kita akan melayang di angkasa. Okey. Itu satu sebab kenapa pentingnya magnet ni. Okey, jadi hari ni kita akan belajar. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan graviti? Yang kedua, apakah kepentingan graviti? Dan yang ketiga adalah bagaimana jika graviti tak wujud di bumi? Ataupun macam mana kalau bumi hilang graviti? Apa akan terjadi dekat manusia dan benda di sekitar bumi? Okey, sebelum kita mulakan, cikgu nak perkenalkan kamu dengan seorang manusia genius yang menjumpai teori graviti. Okey, agak-agak kamu siapa? Okey, cikgu akan tunjukkan video tersebut. Pernahkah anda terfikir tentang seperti yang dijanjikan trivia tokoh yang menemui teori tarikan graviti iaitu Sir Isaac Newton? Catatan sejarah menyatakan beliau berada di bawah pokok apel semasa beliau menemui teori tarikan graviti bumi. Beliau tersedar apabila buah apel yang berada di atas pokok terjatuh mengenai kepala beliau dan terus jatuh ke permukaan bumi. Beliau memikirkan kenapa buah apel pada pokok jatuh ke bumi dan bukannya terapung ke atas ataupun jatuh dan bergerak secara melintang. Dari situ beliau merumuskan bahawa bumi mempunyai satu daya tarikan yang menarik semua objek di bumi ke arah pusat bumi dan ini dipanggil graviti. Semoga Okey, siapa yang menjumpai teori graviti? Boleh bagi tahu? Sir Isaac Newton. Ya, Sir Isaac Newton. Yang tadi kita tengok tu, Sir Isaac Newton ni
Macam mana dia boleh menjumpai graviti? Ni sikap dia, kamu boleh ikuti sikap dia. Ketika dia sedang berehat di bawah pokok apple, tiba-tiba masa dia terlelap tu, ada apple jatuh dekat atas kepala dia. Jadi dia terbangun sebab dia rasa sakit dan dia terfikir, kenapa apple ni jatuh ke bawah? Kenapa apple ni tak naik ke atas? Jadi dia fikir, macam manalah apple ni? Kenapa apple ni dia tak jatuh ke bawah? Kenapa apple ni dia tak naik ke atas tapi dia jatuh ke bawah? Jadi bila dia fikir-fikir, maka dia pun jumpalah teori graviti, iaitu semua objek kalau kita lambung dia akan jatuh ke bawah. Okey, cikgu nak tanya kamu, bagaimana pula kalau objek tu kita baling ke sebelah kiri? Apa yang akan berlaku dengan objek tu? Jatuh atau naik ke atas? Jatuh juga. Ya, jatuh juga. Kalau objek tu kita baling ke sebelah kanan, apa yang akan berlaku? Jatuh juga. Ya, jatuh juga. Itu kita panggil graviti. Kita baling ke atas ke bawah, dia tetap akan jatuh ke bawah. Baik. Okey. Ingat, yang menemui teori graviti adalah Sir Isaac Newton. Menemui je, bukan mencipta. Okey, yang menemui ni adalah Sir Isaac Newton. Okey. Cikgu akan tunjukkan slide. Okey, nampak tak? Baik, kita akan belajar tentang graviti. Bumi ni adalah planet yang didiami oleh benda hidup, iaitu manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Okey, bumi ni satu planet yang unik. Sebab setakat hari ini, satu-satunya planet yang mempunyai benda hidup adalah bumi. Yang kedua pula, okey, kita akan tengok tentang maksud graviti bumi. Ini penting cikgu cakap. Yang pertama tadi kamu kena mengetahui maksud graviti bumi. Okey, semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh satu daya, iaitu daya tarikan graviti bumi. Jadi kita ditarik ke arah pusat bumi. Okey, di tengah-tengah bumi, bumi ni bentuk dia macam bola, bentuk dia sfera, dan di tengah-tengah dia ada pusat bumi. Okey, jadi di pusat bumi ni dah yang menghasilkan daya tarikan graviti. Jadi semua benda yang berada di sekeliling bumi ditarik ke arah pusat ke arah pusat bumi, ke arah pusat bumi. Baik, daya tarikan graviti bumi ialah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Okey, ini adalah maksud bagi graviti, iaitu daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Okey, dia menarik bukan menolak, dan ke arah pusat bumi bukan ke hujung bumi ya. Ingat tu. Daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Yang tadi cikgu, kamu bayangkanlah. Kamu bayangkan di tengah-tengah bumi ni, di tengah-tengah pusat bumi ni terdapat magnet yang menarik semua objek. Tapi graviti ni dia bukan magnet. Kamu kena ingat tu. Magnet hanya menarik logam. Tetapi graviti menarik semua objek yang berada di sekeliling bumi. Okey. Okey, seterusnya yang ni yang Sir Isaac Newton fikirkan tadi. Kenapa apple tak naik ke atas tapi jatuh ke bumi? Okey. Sebab dia daya tarikan graviti bumi akan menarik semua objek ke arah pusat bumi. Itu benda yang mudahlah. Okey, tapi cikgu nak tanya kamu, bagaimana pula kamu pernah tengok belon yang diisi oleh gas helium. Okey, kenapa belon tu dia naik ke atas tapi dia tak turun ke bumi? Siapa boleh bagi tahu jawapan dia?
Ada jawapan? Kenapa belon yang diisi gas helium yang akan naik ke atas tapi dia tak turun ke bumi? Dia tak turun ke bawah. Sebab apa? ringan. Ah? Sebab tu sifat gas. Belon ringan. Okey, betul. Ada dua jawapan tadi. Yang pertama, sifat gas. Yang kedua, belon tu ringan. Okey, cikgu nak kaitkan dua-dua jawapan ni. Yang pertama, sifat gas. Okey, helium ni dia antara gas yang paling ringan dekat dunia ni. Okey. Helium adalah gas kedua ringan di bumi ni. Yang pertama hidrogen, kedua helium. Jadi helium ni dia akan naik ke atas sampai takat yang dia mampulah. Maksudnya gas helium ni tak akan naik sampai ke angkasa, dia tak akan. Dia akan naik sampai satu tempat yang mana dia punya gas dah tak boleh naik lagi. Okey. Dan gas helium ni juga yang membuatkan belon tu menjadi ringan. Okey, jadi dua jawapan tu betul. Okey, adakah belon helium tadi ditarik oleh graviti? Okey, siapa boleh bagi tahu jawapan? Adakah belon helium tadi ditarik graviti ataupun tidak? Ya atau tidak? Tak. Tak. Okey. Ada jawab tak? Okey, jawapannya adalah Ya. Belon tu masih lagi ditarik oleh graviti. Cuma dia disebabkan dia lagi ringan daripada gas-gas lain, dia naik sampai takat gas helium tu berada. Okey. Tapi dia masih lagi ditarik oleh tarikan graviti. Baik. Yang seterusnya, daya tarikan graviti bumi. Okey, ni persoalan cikgu cakap tadi. Apa yang akan terjadi jika tiada daya tarikan graviti bumi? Okey, semestinya jawapan dia adalah semua objek akan terapung di udara. Macam cikgu tunjukkan video sebelum kita mulakan pelajaran tadi, kita tengok bila graviti ni hilang, maka semua benda akan terapung. Semua benda akan terapung sebab dah tak terikat dengan graviti bumi. Okey. Jadi, semua objek di bumi dapat berada pada kedudukannya kerana adanya daya graviti bumi. Itu benda yang mudahlah kamu kena ingat. Sebab apa kita boleh kekal dekat kedudukan kita? Puncanya adalah graviti bumi. Okey, yang terakhir sekali iaitu kepentingan daya graviti bumi. Penting dia adalah objek kekal berada pada kedudukannya dan tidak akan terapung di udara. Itu satu kepentingan graviti bumi adalah objek akan kekal berada pada kedudukannya. Jadi kalau kamu letak, contoh kamu simpan buku letak buku atas meja. Jadi buku tu tetap akan berada di atas meja, tak akan terapung ke mana-mana. Kamu boleh tengok gambar ni. Ada daya tarikan graviti bumi, kamu tengok budak perempuan ni masih lagi kekal pada kedudukannya dengan kucing-kucingnya dan mainan dia. Dan di bawah tu kamu tengok, jika tiada daya tarikan bumi, semua benda akan terapung. Okey, itu yang perkara yang kamu perlu ingat, iaitu yang pertama, maksud graviti bumi iaitu daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Yang kedua, apa jadi kalau tidak ada daya tarikan graviti, semua benda akan terapung. Dan yang ketiga, kepentingan daya tarikan graviti bumi ialah objek kekal berada pada kedudukannya dan tidak akan terapung di udara. Okey, itu ketiga-tiga objektif pelajaran kamu pada hari ini. Okey, sebelum cikgu tunjukkan latihan pada hari ini, cikgu nak kamu tonton satu video dulu yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Baik, sebelum cikgu tunjukkan video, kalau ada soalan boleh bertanyakan di ruangan komen ya. Baik.
Michael melambung bola ke udara dan bola jatuh ke tanah. Seterusnya, dia melemparkan bola ke belakang dan bola juga jatuh ke tanah. Mengapakah bola jatuh kembali ke tanah? Semua objek yang ada di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh suatu daya yang dikenali sebagai daya graviti. Graviti bumi ialah daya yang menarik objek ke pusat bumi. Tanpa daya tarikan graviti bumi, semua objek akan terapung di udara. Semua objek di bumi tetap berada pada kedudukannya kerana adanya daya tarikan graviti bumi. Matahari ialah pusat. Cikgu ulang semula video tersebut. Michael melambung bola ke udara dan bola jatuh ke tanah. Seterusnya, dia melemparkan bola ke belakang dan bola juga jatuh ke tanah. Mengapakah bola jatuh kembali ke tanah? Semua objek yang ada di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh suatu daya yang dikenali sebagai daya graviti. Graviti bumi ialah daya yang menarik objek ke pusat bumi. Tanpa daya tarikan graviti bumi, semua objek akan terapung di udara. Semua objek di bumi tetap berada pada kedudukannya kerana adanya daya tarikan graviti bumi. Matahari ialah pusat sistem. Cikgu, kenapa tak dengar? Dengar tak? Okey, dengar ya. Mana? Okey, sebentar. Okey, kamu boleh tengok di ruangan komen. Tekan link yang cikgu bagi. Okey, jangan lupa masukkan nama kamu. Siapa yang jawab paling cepat, dia markah dia lagi tinggi daripada yang lain. Kita ada 15 orang, jadi cikgu akan tunggu sehingga 15 orang masuk ya. Cikgu, Ya. saya tak ada chat. Kamu tak ada chat? Ha, Dekat ni. tak keluar. Oh, chat kamu tak keluar ya. Okey, kamu nampak ni, joinmyquizzes.com, nampak Naili? Nampak? Okey, kamu type, kamu buka Google search, kamu type joinmyquiz.com. Ya. Okey, tak apa. Kita ada 10 orang, lagi 5 orang.
65 mesin ni siapa? Cikgu nak kamu buat nama kamu. Senang cikgu nak tengok nanti. Baik, lagi 4 orang. Lagi 2, lagi 3. Okay, Naili masuk dah. Rain, Amin, Alish. Siapa yang tak dapat masuk boleh bagi tahu cikgu ya. Okay, Mawadah masuk. Cikgu tengok nama siapa yang tak masuk ni. Fahmi tak masuk. Ya. Zakir masuk belum? Fahmi on lah, cikgu. Saya on lah. Fahmi ada? Fahmi tak ada? Tak ada lagi? Cikgu, saya ada ketak ni, cikgu. Apa dia? Nama saya ada ketak. Tak ada lagi? Yap. Kena buka Google. Okay, tunggu sekejap ya. Cikgu, saya ada tak cikgu nama saya dalam Twitter? Ya. Nama saya ada. Ya. Okay. Cikgu tengok. Hayen yang dah masuk Hayen, Miss Farhan, Naili, Aina Zulia, Hayen, Auni, Aizuddin, Mawadah, Auni Nasrin, Kalish, Amni dan Nurain. Aku dah masuk. Ali. Baik, tunggu Fahmi. Fahmi macam mana, boleh tak? Tak boleh. Kamu pergi ke Google search. Kamu tulis joinmyquizzes.com. Joinmyquiz.com. Yang ada dekat paparan tu. Joinmyquiz.com. Sekejap. Cikgu. Okay. Okay. Itu kan. Ya, joinmyquiz.com. Okay, boleh? Ya, belum lagi. Tiga belum. Join my key. Sekejap. Sekejap. Okay. Tak apa, sementara kita tunggu Fahmi. Okay, ingat 3 perkara. Yang pertama, maksud graviti bumi, iaitu daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Yang kedua, kepentingan graviti, iaitu mengekalkan objek pada kedudukannya. Dan yang ketiga, apa jadi kalau tiada graviti? Jawapannya adalah semua objek akan terapung. Okey. Dan jangan lupa juga
siapakah yang menemui teori graviti ni? Iaitu Sir Isaac Newton. Okey, Fahmi macam mana? Boleh Fahmi? Cikgu bagi masa sekejap lagi. Kalau tak dapat, cikgu akan teruskanlah. Okey, tu. Rasanya tu Fahmi. Okey ya? Okey, semua sedia. Cikgu akan mulakan kuis kita pada hari ini. Okey, boleh mula sekarang. Isfarhan paling tinggi sekarang. Kedua Ryan dan ketiga Norain. Kalish terkeluar. Kita tunggu Auni. Okey, Auni pun dah selesai. Okey, kita tengok cikgu end kan lah. Nanti kita tengok. Okey, yang pertama adalah Isfarhan, kedua Ryan dan ketiga Norain. Ni yang betul semualah. Norain, Amni. Baik, kita tengok, kita sidik dulu. Okey, kebanyakan pada kamu menjawab soalan dengan tepat adalah 74%. Tengok soalan yang paling susah, soalan apa? Apakah yang akan berlaku jika bumi kehilangan daya tarikan graviti? Okay, 6 orang salah. Oh, apa yang berlaku jika bumi kehilangan daya? Oh, yang ni cikgu salah, minta maaf. Yang ni cikgu salah buat. Okey, jawapan dah objek terapung di udara. Okey, minta maaf. Yang ni kita kat AV ya, soalan ni. Apakah yang akan berlaku jika bumi kehilangan daya tarikan graviti? Okey, jawapannya adalah objek terapung di udara. Okey, ni cikgu silap sikit. Okey, ni cikgu silap. Maaf. Okey, soalan yang paling lama untuk dijawab adalah apakah yang dimaksudkan oleh daya tarikan graviti? Okey, jawapannya daya yang menarik objek ke pusat bumi. Okey, ke arah pusat bumi. Kita tengok soalan lagi. Itu boleh buat cikgu tadi. Saya tak buat.
Okey, kita tengok soalan yang paling jawab betul, yang semua jawab betul adalah siapa yang menemui teori graviti. Itu kita tahu dah, Isaac Newton. Johann Gutenberg ni dia adalah manusia yang mencipta mesin cetak. Okey, pada zaman dulu mesin cetak penting ya, dan ada kaitan dengan sejarah juga. Okey, Thomas Edison adalah orang yang menemui lampu. Dia mencipta lampu. Okay. Kalau dia tak cipta lampu, mungkin kita dah tak malam kita akan gelap lah. Okay, dan Frank Swettenham ni, okay, yang ni adalah Governor Singapura. Governor British yang Governor Singapura yang diwakili oleh British. So, orang British yang menjadi Governor di Singapura, Frank Swettenham. Okay. Okay, kita dah jawab soalan. Okay, Tanya yang jawab semua betul. Yang salah tak apa. Kamu boleh lagi buat buat pembetulan. Okay, sebab lepas ni cikgu akan bagi soalan dan nota dan juga video pelajaran kita pada hari ni di grup WhatsApp. Okay, tapi sebelum tu tentang kepentingan graviti, sebenarnya graviti ni bukan sahaja dia mengekalkan objek di tempat dia. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kepentingan graviti. Cuma tak masuk dalam buku teks kamu. Jadi sebelum kita akhiri kita punya pelajaran pada hari ini, cikgu nak tunjukkan satu video yang dibuat oleh orang Inggeris. Okey. Dalam video tu dia kata, apa akan jadi jika kita kehilangan graviti selama 5 saat. Okey, 5 saat je. 5 saat ni tak lama je. Kau boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dalam masa 5 saat, apa akan jadi kepada kita dan bumi jika kita kehilangan graviti? Okey, video ni dalam bahasa Inggeris, tapi selepas video ni cikgu akan terangkan dalam bahasa Melayu. Okey, kamu boleh tengok video menarik ya. What if we lost gravity for 5 seconds? Okay. Boleh tengok. The sky is falling! Get a grip. The sky isn't falling. It's getting sucked into outer space. And store all the oceans and the trees and cars and roads and bridges and the Earth's core and you. So get a grip and hold on tight. You're in for a wild ride. This is what if. And here's what would happen if we lost gravity for 5 seconds. Unless you're an astronaut, you probably don't spend a lot of time thinking about gravity. We all take gravity for granted, and it would be hard not to. Aside from a tiny sliver of the world's population, most humans don't know a life without gravity. From the universe to our solar system to each planet, all the way down to our own bodies, gravity holds everything together. But since we tend to see gravity as a given, it's hard to imagine just how helpless we would be without it. Until it's actually gone. Gravity is an attractive force between any two masses. The greater the mass, the greater the gravity. The greater the gravity, the stronger the pull. Gravity is the reason why Earth rotates around the sun, why we experience high and low tide, and why we can walk on this planet without floating away. Most importantly, though, gravity secures our atmosphere, holding in the air we need to breathe. In fact, there are a lot of things we can thank gravity for. So many though, that if we tried to list them all here, we'd probably end up with a video longer than Titanic. So just to give you an idea of how important gravity is in a really short amount of time, we're going to take it away from you, but not for too long. Just 5 seconds. Are you ready?
With the world still spinning at its usual 1,600 kilometer per hour speed, everything that isn't secure firmly to the ground would go flying. Cars, boats, trains, planes. Well, obviously, but not like they normally do. More like this. The Earth spins faster along the equator, so the impact of zero gravity would be felt hardest there. At the equator, you could experience winds almost 6 times stronger than the ones produced by Hurricane Katrina. That means that in just 5 seconds, you could be blown as far as 2.3 kilometers in any direction. And not just you. There will be plenty of people, objects, and animals to look out for. Not to mention trees, soil, and mid-air floods from the world's ponds, lakes, rivers, and oceans. At the same time, the gases in the atmosphere would drift out into space. Not only are we now losing huge amounts of oxygen, but the sudden and sharp drop in air pressure would instantly shatter everyone's inner ears. And then there's the planet itself, which is literally held together by gravity. Without gravity, the pressure of the Earth's inner core would cause the planet to expand. It's not like 5 seconds without gravity would cause the world to explode, but even a 5-second expansion of the Earth's inner core would cause some major earthquakes and trigger huge volcanic eruptions. Add one more item to your list of dangerous things flying through the sky. Lava. Out in space, the planets in our solar system that normally orbit the sun would instead start drifting away from it. Earth would follow its neighbors at a speed of 30 kilometers per second. In just 5 seconds, it would have traveled 150 kilometers. That's not far enough for our planet to be out of the habitable zone, but how habitable would Earth be after 5 deadly seconds without gravity? When gravity was restored, you'd hit the ground hard. If the impact didn't kill you, or if you weren't crushed by a heavy object, you would still be severely injured. My back! My back! Hopefully you catch your breath in time with gravity pulling oxygen back down to Earth and bringing the atmosphere back around the planet. But there would still be earthquakes and volcanic eruptions as the Earth's core becomes compressed again. And there would still be massive flooding due to the significant displacement of the oceans. The number of casualties would be astronomical. Not just from flying debris, lack of oxygen, or simultaneous natural disasters, but because in those 5 seconds without gravity, the Earth's crust literally opened up and swallowed several major cities. So yeah, a lot can happen in just 5 seconds. And that just goes to show how essential gravity is to life on Earth and beyond. You may think you're special, and you most certainly are, but just remember that you're part of something bigger than you. And that's what keeps you grounded. But don't sink too low. Can you imagine how heavy you'd be if Earth's gravity doubled? Well, that's a story for another What If. Tu video tadi dia terangkan apa akan terjadi jika graviti hilang selama 5 saat. Okay, jadi kita tengok ada banyak rupanya kepentingan graviti ni selain daripada kita kekal pada kedudukan kita. Antara dia yang pertama, graviti ni membantu bumi beredar di sekeliling matahari. Yang kedua, dalam video tu kata tadi, graviti juga mempengaruhi pasang dan surut air laut. Dan yang ketiga, yang paling penting, yang paling kamu selalu buat, graviti ni membantu kita untuk berjalan di permukaan bumi. Okey. Jadi ada banyak lagi. Dan antaranya graviti juga membantu bumi mengekalkan oksigen. Okey.
Kalau tak ada graviti, gas pun akan turut terbang. Jadi kita cikgu tanya tentang balon helium. Okey, balon helium tu juga dipengaruhi oleh tarikan graviti. Okey, sebab dia gas. Okey, kalau balon helium tu tidak dipengaruhi oleh tarikan graviti, maksud dia oksigen pun akan terbang ke ruang angkasa. Jadi bumi ni dah tak ada oksigen. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak tentang kepentingan graviti. Banyak lagi bersyukur sebab kita ada graviti. Dan yang paling penting kita kena bersyukur juga siapa yang menciptakan graviti. Okay, tak lain tak bukan dah Tuhan. Okey, kita habiskan pelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak pesan kamu ingat, okey, kamu kena contoh Cikgu tak dengar. Boom! Tak dengar. Alah. Hello. Hello. Hello, dengar? Dengar. Okey, dengar. Okey. Yang kau tak dengar lagi. Okey, tutup kamu punya ni mic. Okey. Cikgu cakap tadi, cikgu ulang sikit tentang perkara yang kamu perlu contohi daripada Sir Isaac Newton yang menemui teori graviti. Yang pertama, memerhati, dan yang kedua, berfikir. Okay, yang pertama, Sir Isaac Newton ni dia memerhati. Kenapa apple jatuh dekat kepala dia. Okay, selepas dia memerhati, dia berfikir, kenapa apple ni jatuh ke atas kepala dia? Kenapa apple ni jatuh ke bawah? Apple ni tak naik ke atas. Okay, jadi disebabkan dua perkara ni, memerhati dan berfikir ni, mulai pada berfikir dengan benda yang mudah, akhirnya Sir Isaac Newton ni berjaya menemui satu teori yang sangat membantu manusia di bumi ni, iaitu teori graviti. Okey, dan sebabkan teori graviti ni juga manusia dapat pergi ke angkasa. Okey, di angkasa kita tahu di angkasa tak ada graviti. Okey, kalau kamu tengok video astronaut angkasawan pergi ke angkasa, dia terbang. Dia bukan ada kuasa special, tapi disebabkan dia tidak terikat dengan tarikan graviti ataupun tarikan graviti sangat-sangat rendah. Okey, sampai itu saja. Jika ada apa-apa soalan, boleh tanya sekarang sebelum cikgu matikan pembelajaran kita pada hari ini. Saya letak dekat. Ya, ada soalan? Ada cikgu. Ya. Cikgu tengok. Mawadah kata. Mana? Mawadah. Okey, Mawadah kata, betul ke video tu? Okey, video tu jangan risau. Setakat ni tak ada lagi kajian yang katakan kita akan kehilangan graviti selama 5 saat. Tetapi video tu dia kata apa jadi? Okey, dia kata apa jadi tiba-tiba graviti ni hilang. Jadi dia buat video tu berasaskan fakta-fakta sains yang tentang kepentingan graviti. Okey, jadi kalau graviti tu hilang, maka semua benda yang graviti ni berfungsi akan hilang juga. Okey, sekejap ya. Cikgu tengok lagi. Ada soalan tak? Okey, cikgu, kalau oksigen di angkasa mesti boleh bernafas ke angkasa. Itu kalau ada oksigen ke angkasa. Okey, cikgu cakap tadi oksigen pun akan terbang. Tapi dia takkan terus bergerak, dia tak ada stay kat satu tempat tu.
Melainkan kat satu tempat tu dia ada graviti. Contoh macam bumi, dia ada graviti. Okay. Di planet lain, kamu tak tanya pun. Di planet lain, contoh Marikh, Jupiter dan sebagainya, ada juga graviti. Tapi kenapa tak ada oksigen? Okay, sebab dia adalah atmosfera. Okay, bumi ni unik sebab dia ada atmosfera. Graviti di bumi ni sesuai untuk menyimpan ataupun mengekalkan atmosfera bumi. Tapi di planet lain, graviti dia lain, daya tarikan graviti dia berlainan dan dia tak dapat menyimpan atmosfera. Okay, atmosfera tu kamu akan belajar. Tak silap cikgu bila kamu sekolah mendengar rasanya. Jadi untuk tahun 4 kamu hanya belajar apa maksud graviti dan apa kepentingan graviti, iaitu mengekalkan kedudukan. Okey. Cikgu tengok. Aina ada yang betul ada yang tipu. Okey. Rasanya tu saja. Okey, satu lagi, oksigen kan ada pokok. Okey. Oksigen kan ada pokok. Okey. Pokok pun tak boleh hidup juga kalau tak ada graviti sebab pokok pun akan terbang ke tempat lain. Okay, jadi pokok pun tak dapat memekalkan oksigen. Okey, sampai itu saja. Cikgu harap kamu dapat objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertama, kamu tahu maksud graviti. Yang kedua, kamu tahu kepentingan graviti. Dan yang ketiga, kamu tahu apa akan jadi jika graviti tak ada. Okey. Okey, sampai itu saja. Okey, tu saja. Apa macam mana orang tahu ada planet? Cikgu kat chat cikgu. Ya, cikgu tengok. Macam mana orang tahu ada planet lain sedangkan dia boleh terbang sampai ke bulan je? Okey. Itu soalan bagus juga. Kita tahu. Siapa yang hantar tu? Kita tahu jarak antara planet ni sangat-sangat jauh. Jauh dia satu, macam mana cikgu nak cakap je? Dia kira dia kira jauh lah, cikgu lupa. Nama kiraan tu kelajuan cahaya. Nanti cikgu tengok balik. Ni cikgu tahu ke Jupiter punya graviti? Jupiter punya graviti ke bawah je. Okey. Betul lah. Okey, tak apa. Betul lah tu. Okey. Sabar cikgu tanya dulu. Okey, soalan ni. Okey, macam mana kita tahu planet lain ada? Jawapannya adalah saintis dia bina satu teleskop. Satu teleskop yang kita panggil Hubble teleskop. Okey, teleskop ni dia sangat zoom dia lagi jauh, sangat beribu-ribu kali ganda daripada zoom dekat handset kamu. Zoom dia sangat jauh dan dia boleh mencerap planet-planet lain di sekitar angkasa ni. Okay, kalau kamu ni, kamu tengok ruangan komen, cikgu type nama dia Hubble teleskop, kamu boleh cari di internet Hubble, tentang teleskop Hubble ni. Ya, Hubble teleskop. Okay, dan sekarang Hubble teleskop tu sebenarnya dah tak digunakan dah. Dia dah diganti dengan teleskop lagi canggih tapi cikgu lupa nama dia. Okay, jadi kamu boleh tengoklah. Lain. Okay, tentang graviti lain di bumi tu, di planet lain. Okay, yang tu angkasawan, saintis ada mengkaji. Okay, ada banyak mengkaji, kamu boleh tengok dalam laman web NASA. Okay, laman web NASA ada berkaitan dengan planet-planet lain. Okay, cikgu tunjukkan laman web NASA, cikgu cari sebelum cikgu keluar. Tengok balik bulletin yang kotor-kotor ni. Cikgu, buku tulis buat guna apa? Buku tulis? Dia suruh buka buku tulis. Buku tulis tu untuk kamu catat apa yang kita belajar hari ni, kamu boleh catat. Cuma untuk latihan kita tak guna buku tulis. Sebelum tu cikgu nak tanya, buku tulis kamu ada bawa ke semua? Ada? Ada bawa? Ada. Ada ya? Okey, tak apa. Nanti latihan akan datang kita boleh guna buku tulis. Okey. Cikgu tunjukkan kat kamu.
Okey, tengok di komen. Okay, kamu boleh tekan kat situ. Okey, kamu boleh tengok NASA tu untuk dia ada banyak maklumat tentang planet lain. Okey, sampai ini saja. Kalau ada pertanyaan lain boleh bertanya di WhatsApp kelas kita ataupun bersama cikgu. Okey, sampai itu saja. Cikgu nak ucapkan terima kasih sebab hadir dalam suasana yang susah ni. Sebab PKPB kita tak boleh berada bersemuka, tapi kita boleh berada di atas. Assalamualaikum. Salam. Hai Auni. Salam. Hai Na. Hai Auni. Ami. Dia dah berjaya. Oh no. Adik. Tekan ni. Baiklah. Okey, satu lagi. Okey, kalau kamu nak bersembang boleh, cikgu akan keluar dulu. Okay, bye. Cikgu akan kekalkan ni. Okey, assalamualaikum semua. Salam. Bye. Salam. Bye. Bye. Nanti rakaman.